Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada video kali ini. Kali ini saya nak kongsikan dengan anda semua lah cara-cara untuk memasang sistem solar ataupun basic untuk setup sistem solar di kawasan rumah kita lah. Di cara yang basic dan mudah lah. Jadi untuk kegunaan biasa lah. Jadi kita nak guna untuk pasang kipas, lampu yang kecil je. Okey, yang kecil, dan juga kalau kita nak guna untuk cas telefon Okey, sebenarnya saya dah pasang sistem solar ni di sini dah lebih kurang setahun dah Di banyak kali dah saya fikir untuk kongsikan pada semua. Untuk pertama, benda yang perlu kita sediakan adalah kita perlukan ini adalah panel solar ataupun plate. Okey, solar plate So solar plate ni kita kena pasang dan letak di tempat yang terdedah dengan cahaya matahari. Macam kes saya ni, saya pasangkan tiang besi naik ke atas, dan juga di sini saya guna plate solar yang kecil saja, saiz kekuatannya lebih kurang dalam 50 watt saja. Plating kalau boleh pakai yang 100 watt pun okey, sebab plating ni makin besar kapasiti plating tu, maka proses pengecasan bateri untuk sistem solar ni akan jadi lebih cepat lah. Jadi kalau kecil plate solar ni, dia akan jadi lambat sikit cas. Kalau besar, dia akan jadi cepat mengecas lah. Plate solar kena letak di tempat yang terdedah dengan cahaya matahari lah. Okey, di atas bumbung ke, di atas lantai ke, terpulang. Yang penting dapat cahaya matahari yang mencukupi. Okey, itu yang pertama. Okey, jadi daripada plate solar ni kita akan buat penyambungan wayar. Ada wayar di situ nampak wayar turun. Okey, dan pergi ke bahagian belakang lah. So sampailah di kawasan rumah ataupun pondok saya ni. So kita tengok pondok yang saya buat ni. Wayar tadi daripada panel solar tadi, dia akan terus sampai ke sini dan menyambung kepada solar charge controller. Solar charge controller ni dia berfungsi sebagai pemutus lita sebenarnya. So, dapat lihat di sini di sini ada simbol plate ni, panel solar. Di sini ada simbol bateri. Daripada panel solar tadi masuk ke dalam solar charge controller, kemudian solar charge controller ni akan turun sambung kepada bateri. Okey, so ni bateri yang saya gunalah. Jadi bermaksud di sini dia berfungsi sebagai switch je. Switch. Maksudnya bila tenaga elektrik yang dihasilkan panel solar tadi masuk ke dalam bateri, maka dia akan kawal lah arus tu. Maksudnya kalau bateri ni dah penuh, solar charge controller ni dia akan stop ataupun akan block. Jadi secara tidak langsung bateri yang kita gunakan tu akan dalam keadaan selamat lah dan payah nak rosak lah. Okey, so dia putus lah. Bila dia penuh je bateri sini, solar charge controller akan memutuskan lita tu. Okey, tu. Ini adalah fungsi solar charge controller. Untuk yang ketiga pula, bateri. So bateri ni yang saya guna sekarang ni adalah bateri kereta. Bateri kereta yang terpakai kereta saya bateri yang lama lah. So masih lagi dia boleh digunakan. Ada orang pakai bateri, tak kisahlah bateri apa pun, bateri kereta yang lama, yang second hand pun boleh, bateri yang baru pun boleh. Tapi yang lebih baik kita guna bateri ni lah, bateri untuk solar sendiri. Okey, yang itu nanti saya akan bincang lah. Sama juga dengan ini, cara untuk menggunakan, untuk membaca solar charge controller, dan juga cara untuk kita guna, kenapa kita guna bateri solar tu saya akan terangkan kemudian. Dapat lihat dia punya simbol tu keluar macam kosong Ini bermaksud bateri ni kong lah, bateri kong. So caranya adalah kita kena tukar bateri yang lain. Okey, itu yang ketiga. Baik, jadi apabila kita nak menggunakan bateri ni, maka bateri ni akan disambung kepada solar charge controller. Jadi solar charge controller ni pula ada penyambungan untuk pergi ke kita punya peralatan lah, pergi untuk kepada alat-alat elektrik. So yang ini solar charge controller ni akan menyambung pula pergi ke pas dan juga lampu. Okey, jadi
So kalau kita nak gunakan tenaga elektrik daripada bateri tadi, okey, kita sambung saja. So bateri sambung ke solar charge controller. Di tengah-tengah kita letak switch supaya kita boleh stop ataupun putus ataupun sambung current tu naik ke atas. Jadi so untuk yang kaedah yang pertama ni, switch yang pertama ni, ini adalah untuk penggunaan barang-barang elektrik yang menggunakan arus ni lah, arus terus lah. Jadi kita tahu bahawa arus daripada bateri ini sebenarnya adalah arus terus. Jadi kalau kita nak guna direct terus arus ni, maka kita perlu menggunakan barang-barang elektrik yang menggunakan arus terus. Contoh macam lampu ni dan juga kipas. Okey, kedua-dua alat ni menggunakan arus terus. Kalau tak silap dia cuma 5 watt. Yang ni cuma lebih kurang dalam 14 watt. Okey. Jadi untuk yang pertama ni adalah untuk direct current So direct current terus dia daripada bateri ke solar charge controller, switch, dan juga terus pergi ke barang-barang elektrik seperti kipas dan juga lampu ni Untuk penggunaan barang-barang elektrik di rumah kita lah, contoh macam TV, kipas dan juga blender dan sebagainya lah. Banyak lagi barang-barang di rumah kita tu. Kebanyakan barang-barang tu dia tak boleh terus pakai arus ni, arus direct ni, sebab barang-barang tu menggunakan arus ulang-alik. Jadi untuk menggunakan current daripada bateri ni, maka kita perlu tukar arus direct ni kepada arus ulang-alik arus ulang-alik. Jadi untuk menukarkan arus direct current kepada arus ulang-alik, maka kita perlu beli satu alat yang dikenali sebagai power inverter lah Ini power inverter power inverter ni dapat lihat di sini ada soket untuk charge telefon, ini ada power switch on off dan juga ada soket kat sini. Yang ini saya beli kat sini 20,000 watt. Dia punya ni lah, dia punya capacity Yang ini adalah 12 hingga 24 watt. Jadi saya boleh guna barang-barang elektrik yang menggunakan 12 dan hingga 24 watt. Okey. Kekuatan adalah 20,000. Okey, ini pun saya beli tak mahal mana ni. Rasanya lebih kurang dalam 70 kot, 80-70. Okey, jadi power inverter ni akan disambung kepada bateri lah. Jadi dekat sini ada terminal. Nampak tak? Okey, ni terminal So, dia ada terminal negatif, terminal dengan sorry gelap sikit, positif. So yang negatif tu kita sambungkan ke terminal negatif untuk bateri. Okey. Ni. Dan terminal untuk positif pula. Untuk yang positif kita akan sambung ke terminal positif bateri. Okey, so automatic dekat sini ada current lah. So kita on dekat sini, maka dia akan berbunyi lah. Macam sekarang ni saya tak boleh guna sebab kisah dia, saya punya power bateri tak ada. Bateri ni kosong, so tak boleh guna. Jadi kalaulah bateri tu penuh, dan bacaan di sini menunjukkan bateri ni penuh, barulah kita boleh guna power daripada power inverter ni. So soket-soket ni kita akan sambung kepada kipas, TV, apa-apa sajalah barang-barang elektrik di rumah kita menggunakan soket ni. Okey. Itulah cara saya pasang sistem solar secara ringkasnya untuk kegunaan rumah kita. Okey. Jadi macam saya cakap tadi, kalau kita nak pastikan bateri ni dicas dengan cepat, maka kita perlukan di luar tu, panel solar tu kita perlukan yang lebih besar lah. Lagi besar panel tu, maka lagi cepatlah pengecasan bateri ni, lagi penuh cepat. Okey, itu serba sedikit berkenaan dengan cara untuk memasang sistem solar di rumah kita, di pondok kita, di mana tempat-tempat yang kita perlukan lah. Okey, jadi setakat itu dulu video pada kali ini. Jadi terima kasih pada semua yang sudi menonton perkongsian untuk kali ini. Jadi kita jumpa lagi pada video akan datang, next video insyaAllah. Sehingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.